Jadi anda tahu bahawa dekat Malaysia, iPhone 13 dah dijual sejak 8 Oktober. Dan walaupun 8 Oktober, saya dengar orang hanya akan dapat peranti sekarang, middle of November, ataupun kalau anda tak nasib baik, bulan Disember. Jadi membuatkan saya terfikir, dengan kita ada masalah phone nak dapat susah, adakah masih berbaloi untuk menanti untuk sebuah iPhone 13 Pro Max? Jadi seperti biasa bila saya ada video saya ni, saya suka untuk cakap pasal spek dahulu dan speknya ada di skrin anda sekarang. Saya tak nak cakap banyak, saya tak nak elaborate semua benda. Jadi saya akan buat video ni dalam sedikit format yang berbeza dengan selalu kita buat di Amas, mana saya akan cakap benda yang saya suka dan benda saya tak suka, dan di akhir video ni anda akan tahu sama ada iPhone 13 Pro Max memang peranti untuk anda. Jadi kita mulakan untuk benda pertama yang saya suka ialah skrin. Akhirnya ada 120Hz ProMotion dipadankan dengan Dolby Vision. Jadi jika anda macam saya, seorang yang sekarang banyak menonton video dekat skrin, nak tidur tengok video, dalam kereta pun tengok video, ada Dolby Vision, memang dia punya warna dan color science dia sangat berbeza jika saya nak bandingkan dengan HDR10 Plus yang ada dekat peranti-peranti lain di Android. Jadi macam anda yang memang perlukan estetik, nak kata nak highest level of details, highest level of warna dan segalanya, saya rasa skrin iPhone 13 Pro Max ni adalah yang terbaik saya dapat tahun ini. Dan bila digabungkan dengan 120Hz, satu benda negatif yang orang selalu cakap tentang iPhone, apa 60Hz? Apa 60Hz? Akhirnya terjawab, dan memang pengalaman bila gunakan iPhone dengan 120Hz rasa lebih lancar jika saya nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro Max yang saya ada. Memang boleh rasa langit dan bumi bezanya. Jadi obviously bila cakap dengan iPhone, orang akan cakap tentang chip. Dan chip tahun ini memang kita tengok benchmark dan segalanya, Snapdragon 888 Plus pun masih belum mampu memberikan prestasi pemproses yang tinggi, walaupun chip yang digunakan pada iPhone 13 Pro Max tahun ini hanya 6 teras berbanding 8. Jadi apa anda dapat dengan chip ini? Dua benda yang saya realise. Satu ialah gaming. Gaming bila saya main Genshin Impact ke COD Mobile ke, ya COD Mobile for example, saya boleh download highest resolution punya grafik, main pada tetapan paling tinggi, kemudian download dengan high resolution audio, segalanya lancar. Pengalaman yang saya tak dapat pada mana-mana peranti Android yang saya main tahun ini. Jadi jika anda memang nak main game dan nakkannya pada tetapan paling tinggi, nothing can beat apa yang ditawarkan oleh iPhone 13 Pro Max. Satu lagi perkara yang saya rasa menakjubkan pada 13 Pro Max yang membuatkan peranti lain semua kena tapau ialah bateri. Secara average sekarang, saya boleh dapat tempoh penggunaan sehingga 1,5 hari. Kalau sehari, saya charge bangun pukul 6 pagi untuk subuh dan segalanya, tidur dalam pukul 10 atau 11, masih ada sekitar 30 ke 25%. Sesuatu yang saya tak pernah alami pada iPhone terdahulu ataupun mana-mana peranti Android yang dikatakan kelas mercu. Saya boleh nyatakan bahawa memang ada peranti Android yang boleh tahan lebih lama, tapi itulah peranti kelas pertengahan dengan bateri 5 ke 6,000 mAh yang saya rasakan tak ada untuk bandingkan dengan peranti mercu. Jadi bagi mereka yang mencari peranti mercu dengan the best battery in class, iPhone 13 Pro Max ialah peranti untuk anda. Pepatah Inggeris saya katakan, all that glitter is not gold. Dan saya rasa untuk adil kepada anda untuk melakukan pemilihan paling tepat, saya harus sentuh benda yang saya kurang suka. Dan benda pertama saya kurang suka sebenarnya ialah berat. Inilah peranti yang berat bukan saja pada keseluruhan kerana penambahan saiz bateri yang lebih besar dibandingkan model terdahulu, tetapi dia punya dosa paling besar sebenarnya ialah dia tak balance. Anda boleh lihat bonggol kamera kat belakang ni besar sangat, jadi dia top heavy. Jadi selama ni saya pegang telefon mungkin macam ni, kali ni saya kena naik atas sikit menyebabkan saya nak akses kepada menu kat bawah lebih sukar, memerlukan saya belajar balik bagaimana nak pegang telefon, dan ini menyebabkan saya sangat takut tentang keselamatan peranti ini jika tak pakai casing. Jadi dari segi rekaan memang cantik, tapi dari segi orang kata usability dan kebaikan memang tak sebaik iPhone terdahulu pasal langsung tak balance. Dan bonggol kamera yang besar tadi menimbulkan benda yang saya dah cakap dalam video pandang pertama saya terdahulu, iaitu berjongkang-jongkit. Letak atas meja dia wobble. Jadi saya tak suka benda ni pasal satu, anda letak ke semua berat telefon yang berat ni pada lensa, anda tak mau lensa tercalar. Saya terpaksa beli casing yang agak mahal bila saya masukkan dalam casing, kerana saya nak pastikan bila saya letak atas meja, saya pasti tahu peranti itu tidak akan wobble, dan kedua, lensa saya sentiasa protected. Jadi saya tak tahu kenapa sebuah syarikat yang terkenal dengan usability, dengan estetik, benda yang merosakkan lensa, benda yang paling penting pada sebuah kamera telefon pintar,
terdedah pada kerosakan seperti ini. Jadi anda harus realise kalau anda nak beli peranti ini, inilah orang kata kos dia. Iaitu susah sikit nak guna tanpa kerangka dan ianya tak begitu baik untuk digunakan flat di atas meja. Kritikan lain yang kita selalu dengar tentang peranti Apple ialah charging time yang slow. Kita tengok dekat Oppo ada 120 watt, dekat Xiaomi ada 120 watt. Even sekarang kalau kita beli sebuah peranti kelas pertengahan Android, 65 watt dah boleh dikatakan sebagai benda yang dah biasa. Nothing. Anda boleh charge telefon dalam masa 70 minit. Nothing. Tapi dekat iPhone 13 Pro Max ni, although bateri boleh tahan 1,5 hari, nak fully charge hampir 2 jam. Kerana secara biasanya dia boleh charge hingga 27 watt kalau anda ada 30 watt charger macam untuk MacBook Air. Tapi the moment dia sampai 90%, dia akan selambat. Saya rasakan mungkin dari 90 nak ke 100 tu 30 minit. Jadi kalau anda macam saya memang tak nak tunggu lama untuk charging, 2 jam mungkin terlalu lama untuk menanti. Although saya tahu dia nak jaga bateri, tapi saya tak boleh tunggu dah 2 jam. Mengingatkan saya pada peranti yang dilahirkan atau dilancarkan 5 tahun yang lalu. Totally unacceptable. Dan terakhir sekali ialah Lightning. Masih lagi guna Lightning pada tahun 2021. Lightning ni, isu dia bukan kepala dia. Isunya ialah ia masih gunakan format USB 2.0, 480 MB per second saja dia punya transfer rate. Bandingkan dengan USB Type-C, USB 3.0, boleh sehingga 5 GB per second. Jadi anda bayangkan kalau anda nak transfer saiz yang besar daripada peranti ini, nak edit video seterusnya, boleh ambil setengah jam. Lama sangat. Jadi saya rasakan bila kita tengok iPad mini boleh bagi Type-C, iPad Pro boleh bagi Type-C, dah tiba masanya diorang bersarakan benda ini bukan sebab orang kata ianya tak cool, nak ikut trend, bukan. Purely on the reason bahawa USB Type-C ialah standard kerana ia paling pantas dan Lightning terlalu perlahan. Tolong Apple, untuk iPhone 14, tolong ada USB Type-C pasal sorry, dah lama sangat kita minta dan about time untuk move on kepada satu I/O yang digunakan oleh semua orang dan menjamin transfer yang pantas. Jadi, adakah peranti ini berbaloi nak beli iPhone 13 Pro Max tunggu sampai next year atau tengah Disember? Saya personally rasakan amat berbaloi untuk satu reason only. Satu ialah saya dah bergerak kepada ekosistem Apple. Memang semuanya Apple dah sekarang. Saya nak gunakan benda yang semua berfungsi tanpa masalah saya nak fikir transfer dan segalanya. Dan kedua ialah hanya kerana bateri. Saya dah malas nak charging. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada pro dan kontranya. Anda harus memikirkan apa yang paling sesuai untuk anda. Adakah untuk membayar sehingga RM7,000 sesuatu yang berbaloi untuk anda dengan sokongan orang kata update sehingga 5 tahun. Dan satu soalan lagi saya dah malas nak jawab, saya might as well jawab dalam video ini ialah, Obe, kalau saya ada 12 Pro Max, berbaloi tak untuk pergi ke 13 Pro Max? Jawapan ringkas saya ialah tidak, pasal dari segi prestasi peningkatan tak banyak, kamera pun peningkatan tak banyak dan baru setahun, chill lah dulu. Orang lain tu 3 tahun bertukar. Jadi ini saja pendapat saya kali ini untuk iPhone 13 Pro Max, berbaloi atau tidak. Saya katakan ya, dan anda mungkin ada pendapat yang berbeza, jadi tinggalkan komen anda di bawah. Jumpa anda di sesi yang seterusnya. Saya Fiz Harudin. Bye-bye.